Salam sejahtera dan salam satu Malaysia dan salam keluarga Malaysia kepada semua rakyat Malaysia yang ku kasihi dan yang ku hormati. Ramesh Rao sekali lagi terpanggil untuk membuat satu video yang sejak belakangan ini saya sendiri pun risau tengok trend ekonomi Malaysia yang gagal menarik pelabur dan kurang meyakinkan pelabur untuk melabur di Malaysia, apa puncanya. Dan juga saya nak mengupas punca ekonomi Indonesia bertambah pesat dan nilai mata wang Singapura semakin mengukuh, jauh meninggalkan ringgit Malaysia. Kalau jika dibandingkan dengan saiz negara Singapura yang kecil dengan Malaysia yang jauh lebih besar, berganda kali besar, tapi Singapura nilai mata wang Singapura jauh meninggalkan ringgit Malaysia. Jadi kenapa benda ini kenapa berlaku? Okey, isu ini berlaku kerana yang pertama segalanya hancur sejak 2018. Segalanya hancur punah sejak 2018, sejak 9 hari bulan 5, hari pertama Puaka Mahathir dan Puak hancing Pakatan Harapan tawan Putrajaya. Kenapa saya cakap hancur? Sejurus kemenangan mereka, saban hari dengan drama mereka, hutang negara dah naik, negara tak ada duit, menakut-nakutkan rakyat, negara dah hampir muflis, Najib rompak duit, Najib dah bankruptkan negara, ikat perut lah, itulah, inilah, beginilah drama yang dilaungkan saban hari oleh Puaka Mahathir dan Puak Pakatan Harapan yang diketuai oleh Babi Lim Kit Siang, haram jadah. Lim Kit Siang dan Mahathir adalah salah satu punca daripada kenapa hari ini Malaysia jauh ketinggalan dalam bab ekonomi dan ringgit nilai mata wang. Di zaman Datuk Seri Najib, beliau telah membuat plan, beliau telah buat rancangan sehingga 2050. Beliau telah membuat satu blueprint di mana saya sendiri melihat ke mana hala tuju negara Malaysia yang dirangka oleh Datuk Seri Najib pada masa itu. Sewaktu Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, Bursa Saham Kuala Lumpur kita di antara yang paling cergas dalam dunia. Dan kita pernah mengambil alih, kita pernah tewaskan Singapura dalam bab GDP, pemberansangan ekonomi, perkembangan ekonomi Asia. Malaysia menjadi salah satu yang terpesat di Asia dan juga di dunia di bawah Datuk Seri Najib. Segalanya hancur sejak 2018, segalanya hancur. Bila dah hancur, pelabur dah takut. Bila pelabur takut, mereka mesti memikirkan cara lain di mana negara yang stabil, kerajaan yang stabil, yang tidak mempunyai DAP, PKR, Raja Songsa macam Rafizi Ali, macam Puaka Mahathir, macam haram jadah Babi Lim Kit Siang yang saban hari buat fitnah, tulis buku Malaysia Muflis. Yang terbaru dia pula hasut kata adakah rakyat akan bakar rumah Perdana Menteri seperti Sri Lanka. Ini bukan hasutan ke? Ini bukan menakut-nakutkan pelabur ke? Mereka yang menghasut, yang mereka yang menakutkan pelaburan ni, kamu ni jiwa Malaysia ke? Tak ada. Lim Kit Siang tak payahlah cakap sebab kamu tak lahir di Malaysia pun. Yang menghasut pelabur ni, yang sering hasut-hasut, memfitnah negara. Adakah kamu orang ni mempunyai jiwa patriotik tak? Ada tak jiwa sayangkan negara? Ada tak jiwa sayangkan rakyat? Di mana nilai patriotik kamu? Kamu orang semua tak ada patriotik lah rasanya. Khalid Samad, saya masih ingat lagi masa jadi Menteri Wilayah Persekutuan, selama 22 bulan. Di atas pentas, kerajaan tak ada duit. Tak ada duit. Siap
gunakan ayat-ayat Quran, menggunakan Nabi Muhammad, itulah inilah. Last, bila lockdown, bila Abang Kau Muhyiddin jadi Perdana Menteri, tengok-tengok kita mempunyai dana lebih daripada 1 trilion yang ditinggalkan, yang dibina dan ditinggalkan oleh Datuk Seri Najib untuk diguna pakai di sewaktu lockdown pandemik. Dari mana datangnya duit tu? Ini semua milik kerajaan, milik rakyat. Bila dah kata tak ada duit, dari mana datangnya duit untuk perbelanjaan pandemik? Cuba jawab. Memang sakit hatilah saya tengok perangai haprak Puan Pakatan Harapan, Puan Ke Mahathir, Lim Kit Siang, baru haram cadap babi ni. Sebab manusia-manusia, sebab hidupnya manusia-manusia inilah Malaysia semakin mundur. Jangan lupa drama 1MDB. Masa dia nak disenaraikan ke Bursa Saham Kuala Lumpur, bagaimana Puan Babi DAP dengan Puan Ke Mahathir ni hasut untuk agar disabotaj sehingga Adra Energy kita terpaksa jual ke China. Kita tak ada cara lagi lah. Kita tak ada cara lain lagi kecuali kita jual. Sampai 1MDB lingkupkan mereka, lingkupkan 1MDB. Bila dah jadi kerajaan, mula puji. Oh, Menara TRX bagus, Bandar Malaysia bagus. Lepas tu jual dekat kroni. Jahanam tak jahanam. Sakit hati tau, betul-betul sakit hati. Tapi sayang 1000 kali sayang, Datuk Seri Najib masa tu berlembut sangat. Tak ambil tindakan. Takut Mahathir mati dalam lokap kalau ditangkap. Hari ini dia gigit balik kita. Jadi ramai juga tanya saya. Jadi sekarang adalah kerajaan Perikatan Nasional, di mana diketuai oleh Perdana Menteri Barisan Nasional Datuk Seri Ismail Sabri. Ada juga yang tanya, sekarang UMNO jadi Perdana Menteri, kenapa Malaysia tak boleh maju? Malaysia tak boleh maju, gagal tarik pelabur masih lagi takut masuk dalam Malaysia. Yang pertama, kabinet kita tak stabil. Kerajaan hari ini tak stabil. 10 orang sakit perut, 5 orang sakit perut. Kalau tak datang parlimen, apa usul pun tak boleh jalan. Di mana Indonesia, kerajaan yang stabil tanpa Puan Ke Mahathir dan Lim Kit Siang di Indonesia tak ada. Dekat Singapura tak ada PKR, tak ada DAP. Sebab tu mereka dia maju. Kat Singapura kalau you buat fitnah hasut, mampus kau. Sama juga dengan Indonesia. Banyak negara di Asia. Lepas tu DAP Saban Hari, Ketuhanan Melayu. Kalau pergi negara mana pun, warga majoriti diutamakan. Itu biasa. Ini berlaku di mana-mana saja. Jadi saya minta berhentikanlah drama kutuk, hasut, janji. 22 bulan kita dah lihat bagaimana Pakatan Harapan jahanamkan negara. Cukup. Jadi sekarang kalau kita nak mahukan Malaysia yang maju, kita perlu kerajaan yang stabil, di mana majoriti adalah Barisan Nasional tanpa kata-kata daripada pihak sana. Kita perlu tadbir sepenuh-penuhnya dengan acuan Barisan Nasional. Tanpa dengan parti PPBM yang sasau ni, tak perlu lagi. Tak perlu. Saya yakin kalau Barisan Nasional menjadi kerajaan Putrajaya balik 100%, tanpa kata-kata, tanpa acuan, hanya Barisan Nasional sahaja, saya yakin Malaysia boleh kembali menjadi harimau Asia seperti di zaman bosku. Ringgit Malaysia kembali kukuh. Tapi dengan syarat, kerajaan perlu rangka satu undang-undang untuk mengambil tindakan tegas terhadap puak haram jada pemfitnah, PKR, DAP, Amanah, Pejuang, Puan Ke Mahathir, Lim Kit Siang. Kita kena buat sesuatu. Kalau tidak, Malaysia akan hancur.
Malaysia akan jauh ketinggalan dengan negara-negara lain. Dan saya juga tidak tolak kemungkinan nilai ringgit tidak akan diterima lagi di mana-mana negara. Jangan jadi kembali ke zaman duit pisang, duit pokok pisang zaman Jepun. Jadi justru pembubaran parlimen dengan kadar segera adalah amat-amat penting, dan saya minta rakyat bangkitlah. Sudahlah. Apa yang sudahlah. Di hari 15 nanti, pastikan kita undi Barisan Nasional. Kita perlu acuan Barisan Nasional untuk tadbir negara ni, untuk majukan negara, untuk kembalikan negara ke landasan yang asal. Bagi saya, wawasan Datuk Ismail Sabri dah cukup baik. Jadi sekarang apa yang Datuk Seri Ismail Sabri perlukan ialah sokongan sepenuhnya daripada Barisan Nasional. Itu yang kita tagih. Yang hari itu bila pembatalan APAP ni disambut baik banyak pihak dan telah mula menakutkan banyak pihak juga. Yang kartel-kartel ni jahanam lah, pergi mampus. Okay? So jadi kita perlu bekerja untuk negara dan rakyat, bukan lagi untuk parti, bukan lagi untuk kepentingan diri. Yang Tun Mahathir, tolonglah, diamlah, patriotik sikit. Anak beranak you dah kaya, dah cukup, sudah. Tak payah nak campur masuk lagi. Sudah, cukup. Jadi saya minta kepada rakyat Malaysia semua, PRU 15, ayo kita bangkit, kita kuburkan Pakatan Harapan hancing ni, dan juga pejuang petai ni. Pastikan kita kuburkan semua, hilang deposit, dan kita bagi Barisan Nasional 2/3 di Parlimen. Sekian, terima kasih. Hidup Barisan Nasional. Hidup Datuk Seri Ismail Sabri. Majulah Malaysia. Majulah Malaysiaku. Kembalilah Malaysiaku ke landasan yang asal. Salam satu Malaysia. Salam keluarga Malaysia. Sekian, terima kasih.